Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita tengok akan sambung kembali kita punya tajuk iaitu annuity. So, hari itu kita dah tengok pengenalan annuity, jenis-jenis annuity dan contoh-contohnya lah kan. Okey, hari ini kita nak tengok macam mana pengiraan dalam annuity. Okey, kita tengok PowerPoint tu iaitu apa dia annuity. Annuity ni ialah amount yang aliran tunai dengan amount yang sama dalam jarak masa yang sama berlaku pada tempoh tertentu. Okey, maksudnya dalam satu tempoh berapa tahun lah, 10 tahun ke, 20 tahun ke. Okey, tu tempoh. Okey, kita akan membuat ada aliran tunai, maksudnya ada wang yang masuk. Okey, yang mana amountnya sama. Setiap kali masuk amountnya sama dan juga jarak masa antara deposit tu sama. Jarak masuk maksudnya 2 bulan sekali ke, dia akan ada ketetapan waktu lah. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun 2 kali, macam tu lah. Okey. Contoh iaitu bayaran sewa rumah, kedai, bangunan, cukai pintu, insurans, pelaburan dan pinjaman, yang mana amountnya sama. Kalau kita buat pinjaman, kita akan bayar amount yang sama. Cukai pintu pun sama kan, bayaran sewa pun sama. Okey. Okey, dia ada dua rumus, yang mana dua rumus ni dua-dua ada dalam buku rumus lah. Maksudnya ada dalam soalan. Okey, ni dua ni. Ada nilai masa depan dan juga ada nilai masa kini. Okey. Yang mana nilai masa depan dia melibatkan pelaburan, manakala nilai masa kini melibatkan pinjaman. Okey. So, kenal pasti soalan, tengok sama ada dia pelaburan atau pinjaman. Lepas tu baru kita tentukan nak guna rumus yang mana satu. Okey. Terus kepada contoh kita, contoh FV dan PV. FV future value, PV present value. Okey. Ini. Okey. Sikit. Okay, tengok contoh yang pertama tu. Sepasang suami isteri memulakan simpanan untuk anak mereka sejak berumur 2 tahun. Okey, sekiranya mereka mendepositkan 200 setiap hujung bulan. Okey, pada akaun yang memberikan kadar faedah 7% setahun yang dikompaunkan setiap bulan. Berapakah jumlah yang diperolehi pada usia anak mereka 14 tahun? Okey, so kita tengok tempoh dulu. Daripada umur anaknya 2 tahun hingga 14 tahun. So, tempoh masa adalah 12 tahun. Okey. Yang mana mereka mendepositkan 200 setiap hujung bulan. Itulah amount yang sama. Dia deposit amount yang sama, 200 setiap hujung bulan. Yang memberikan kadar faedah 7% tahun. Okey, itu keuntungan dia lah, 7% tahun yang dikompaunkan setiap bulan. Okey, dikompaunkan setiap bulan ni pada jarak yang sama, setiap bulan akan dapat compound. Okey. Yang mana untuk rumus ini kita kena fikir dalam masa setahun berapa kali. Kalau setiap bulan maksudnya setahun 12 kali lah. Setahun ada 12 bulan kan. Kalau setiap 4 bulan kan, setiap 4 bulan maksudnya setahun ada 3 kali. 12 bahagi 4 dapat 3. Kalau setiap 6 bulan, setiap 6 bulan 2 kali lah. 12 bahagi 6 2 kali. Okey, 2 kali setahun. Okey. Okey, kita tengok rumus tu macam mana kita nak guna. Okey, FV iaitu dia punya future value, maksudnya nanti pada usia anak mereka 14 tahun berapa nilainya pelaburan mereka tu. Okey. Yang mana R itu ialah dia amount yang sama setiap bulan tu, 200. Okey, rumusnya di situ kalau awak lihat agak rumit sikit, tapi kita follow je. Masuk je nilai-nilainya, kemudian kita kira boleh dapat jawapan. 1 tambah I itu interest kita tadi 7%. Okey, N itu kekerapan compound, berapa kali setahun. Okey, tolak 1 per dengan I interest darab dengan R tadi. Okey, I sekali darab R. So, masukkan R tu 200. 1 tolak interest. Okey, kalau kita tengok, interest tadi 7%, jadi 0.07. Okey, 7% tu setahun. Jadi, kita kena bagi 12 lah. Sebab ada 12 kali. Setiap kali
dikompaundkan setiap bulan. Setiap bulan tu berapa pula interestnya. Jadi interest tahun bahagi 12. Okey. 0.07 lah, 7% ya, bahagi 12. Okey. Tutup. Kuasa 12 kali 12. Okey, berapa kali bayaran? Pastinya 12 kali setahun ada 12 tahun. Jadi 12 kali 12 lah. Tolak 1 per dengan interest tadi. Interest setiap kali compound tu. Okey. Okay, apa macam susah ni, macam mana nak kira dalam kalkulator? Okey, tak ada masalah. Sebenarnya kita ikut BODMAS. Macam saya ikut BODMAS, kita buat yang kurungan dalam ni dulu. Kurungan dalam ni. Mula-mula kira 0.07 per 12. Kan? Tambah dengan 1 ni. Lepas tu sama dengan answer tu. Tekan answer. Sama dengan terus kuasa 12 kali 12, 144. Kuasa 144. Sama dengan, okey, tolak 1, okey, sama dengan, bahagi dengan 0.07 per 12. Letaklah kurungan masa bahagi tu kan. Okey, sama dengan. Okey, akhir sekali, darab dengan 200 kat depan. Dapatlah nilainya 44939. Okey, ini setelah dibundarkan. Setelah dibundarkan dapat 44939. So, untunglah kan pelaburan tu. Dalam masa 12 tahun, mereka berjaya mengumpul RM44,939 untuk anak mereka. Bolehlah buat belajar masuk U ke kan. Apa pula nanti. Okey, itu kalau guna rumus FV. Yang mana itu future value melipatkan pelaburan. Okey. Kalau kita tengok soalan, kita dah boleh tahulah kan sama ada dia pelaburan ataupun pinjaman. Okey. Seterusnya kita tengok satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh ni Encik Suhaimi ya. Encik Suhaimi membuat pinjaman bank selama 10 tahun dan untuk mengubah suai rumahnya. Okey, kita tahu ni pinjaman. Jadi pinjaman kena guna PV. Okey, sekiranya setiap bulan dia perlu membayar 1,250 kepada bank yang menggunakan kadar faedah 8%. Dikompaundkan setiap 2 bulan, hitung bayaran balik. Okey, kita tengok tempoh dulu. Tempoh kita nak boleh nampak tu 10 tahun. Okey, mula-mula tadi kita tengok sama ada dia pelaburan atau pinjaman. Okey, kalau pelaburan FV, kalau pinjaman PV. So, kita ni pinjaman so guna PV. Seterusnya kita tengok tempoh dia 10 tahun. Okey, keluarkan dia punya maklumat ya. Tempoh dia 10 tahun. Okey, setiap bulan perlu membayar 1,250. Ini dia punya R lah, amount yang sama setiap bulan dia nak bayar tu kan. Okey, faedah dia, interest dia 8%. Okey, dan dikompaund setiap 2 bulan. Apa maksud setiap 2 bulan ni? 12 bahagi 2. So maksudnya ini ialah 6 kali setahun. 6 kali setahun. Okey, so dia nak tanya berapa total bayaran Encik Suhaimi ni. Okey. Okey, tengok. Ni R tadi masuk. Okey, R tadi kita ada 1,250. Masuklah sini kan. Okey, 1 tolak. Okey, 1 okey. I. Okey, interest tadi. Interest 0.08 setahun. Okey, tapi dia compound setiap 2 bulan. Ada 6 kali setahun. Jadi 0.08 bahagi 6. Macam tu. Tutup kurungan kuasa negatif. Ini agak penting ya, kuasa negatif. So kita kena letak negatif dekat kuasa tu. Negatif 6 kali setahun tu darab dengan 10 tahun. Okey. Per dengan interestnya, per dengan I tadi balik 0.08 bahagi 6. Okey. So ini cara nak kiranya sama juga. Kita buat yang dalam kurungan yang dalam ni dulu. 0.08 bahagi 6 sama dengan, tambah dengan 1. Tambah dengan 1 sama dengan. Okey, kemudian kuasa. Kuasa yang itulah kan. Kuasa letak negatif ya. Tekan negatif 6 kali 10. Kuasa negatif 60 sama dengan. Okey, lepas tu 1 tolak dengan answer ni lah tadi sebab kita kira yang ni tadi kan. Yang atas tu. So 1 tolak answer tadi per dengan sama dengan dulu, lepas tu bahagi dengan 0.08 per 6. Bagi yang bawah pula. Okey, sama dengan
barulah darab dengan 1250. Dapatlah RM51,402. Ini setelah dibundarkan. Macam tu je. So, hari ni kita dapat tengok pelajaran kita. Kita tengok pengiraan dalam annuity yang melibatkan sama ada pelaburan atau pinjaman. Kalau pelaburan guna FV, kalau pinjaman guna PV. Okey, itu saja.